Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Amsyah dan hari ini saya akan membicarakan mengenai titik keharmonian beracukan ekonomi. Baiklah, pengenalan. Pertama kali kita kena faham apa maksud titik perpaduan beracukan ekonomi. Titik perpaduan beracukan ekonomi maksudnya ialah kesatuan yang ditunjangi oleh prestasi ekonomi. Ketika zaman kemerdekaan iaitu zaman penjajah telah memperkenalkan beberapa dasar seperti dasar pecah dan perintah. Dasar ini berpatamat bagi menjaga kepentingan ekonomi penjajah. Oleh itu, mereka telah mengkhususkan setiap kaum terhadap kegiatan ekonomi. Sebagai contohnya, orang Melayu bergiat di bidang pertanian sagadari, orang India bergiat di estate dan juga orang. Sejak daripada peristiwa dan tragedi 13 Mei tersebut, kerajaan telah merancang pembangunan yang lebih strategik melalui pengenalan dasar ekonomi baru dan juga rancangan Malaysia. Melalui rancangan Malaysia ini, Alhamdulillah negara Malaysia telah menjadi salah satu negara yang membangun dari segi ekonomi dan juga masyarakat dibahagikan kepada 3 kelompok utama iaitu M40, B40 dan juga T20. Tidak dapat dinafikan bahawa masih juga terdapat insiden yang melibatkan pertelikahan antara kaum, namun ianya hanyalah kes-kes kecil saja. Mengambil contoh kempen Buy Muslim iaitu kempen yang dijalankan oleh umat Islam sebagai reaksi kepada penolakan pengenalan tulisan Jawi di sekolah jenis kebangsaan dan juga penubuhan mara digital selepas berlakunya pertikahan di Plaza Logic di antara pelanggan berbahasa Melayu dan penjual berbangsa Cina. Saya Hazira binti Muhammad Syahidi membentangkan tentang faktor ketidakharmonian berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Isu seperti ketidakharmonian antara kaum bukanlah satu isu yang baru kita dengar dalam masyarakat Malaysia, tetapi isu ini sudah pun lama terjadi dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, waktu zaman dahulu apabila datangnya penjajah Inggeris, diorang memperkenalkan satu konsep iaitu konsep pecah dan perintah. Konsep ataupun dasar pecah dan perintah ini merupakan satu tindakan yang telah menjadi punca terbesar wujudnya jurang antara kaum, terutamanya dari sudut ekonomi. Sebagai contoh, rakyat Cina menetap di kawasan-kawasan bandar. Mereka melakukan perniagaan di kawasan bandar dan ada sebahagian daripada kaum Cina menetap di kawasan perlombongan dan bekerja sebagai pelombong. Dan mereka lah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara kita tengok orang-orang Melayu waktu zaman dahulu tinggal di kawasan luar bandar dan bekerja sebagai petani dan juga bekerja sebagai nelayan kecil. Kita juga melihat kaum India kebanyakannya pula disuruh menjadi buruh kasar kerajaan dan menjadi pekerja di ladang. Penglibatan ekonomi antara kaum yang mengasingkan kaum mengikut kegiatan ekonomi yang berbeza adalah punca mengapa kedudukan sosioekonomi di negara kita tidak seimbang. Seterusnya, pada zaman kini pula kita dapat melihat ketidakharmonian kaum terbentuk dengan adanya sistem pendidikan yang berasingan. Rakyat Malaysia terbahagi kepada 3 kaum utama iaitu masyarakat Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Kaum masing-masing mempunyai bahasa dan sistem pendidikan yang tersendiri. Dan perkara ini kewujudan sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan sekaligus memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda mereka masing-masing. Misalnya sekolah aliran kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Justru situasi yang kita dapat lihat sekarang ini, kewujudan sekolah vernakular ini dapat menyebabkan interaksi antara para pelajar yang berbeza kaum menjadi sangat terhad. Maksudnya tak ada interaksi di antara kaum yang berlainan sejak dari bangku sekolah lagi dan persefahaman antara lain-lain kaum sangat susah dicapai kerana mereka tidak bergaul antara satu sama lain. Selain itu, antara kesan selain kurangnya persefahaman dan kurangnya interaksi dari lain-lain kaum, kita juga mendapat kesan ibu bapa
tidak yakin terhadap sekolah kebangsaan. Hal ini kerana mereka merasakan sistem pendidikan di sekolah jenis kebangsaan lebih sistematik dan dapat menjamin masa depan anak-anak mereka dengan lebih cerah. Disebabkan mereka mengatakan struktur pendidikan di sekolah jenis kebangsaan lebih teratur, hal ini menyebabkan anak mereka dijauhi ataupun menjauhi hubungan antara etnik masing-masing. Jadi perkara ini akan mendorong kepada ketidakharmonian antara kaum. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Isamuddin Mirzamani. Di sini saya akan membentangkan tentang kesan ketidakharmonian kaum dari segi ekonomi. Susulan daripada tajuk perbincangan kita iaitu titik perpaduan beracukan ekonomi. Sebelum kita pergi lebih dalam, fakta yang perlu kita ketahui ialah perpaduan membentuk dan memberi kesan terhadap pembangunan ekonomi negara. Perpaduan merupakan unsur yang penting bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju pada masa hadapan. Antara kesan ketidakharmonian kaum terhadap ekonomi ialah yang pertama, berlakunya pengurangan pelabur daripada luar maupun dalam negara. Kita mesti tahu bahawa negara luar sentiasa memerhati perkembangan di dalam negara setiap masa. Hal ini kerana mereka bimbang modal yang dilaburkan akan mengalami kerugian. Di samping itu, mereka juga bimbang akan keselamatan perniagaan mereka di dalam negara ini. Kesan kedua ialah berkurangnya peluang pekerjaan. Kesan ini berlaku akibat susulan daripada kurangnya pelabur dari luar ataupun dalam negara. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya kadar pengangguran di dalam negara. Dan kesan yang ketiga ialah usaha kerajaan ke arah negara maju akan menjadi sia-sia. Akibat daripada ketidakharmonian kaum ini akan menyebabkan rakyat tertindas. Selain itu, berlakunya kenaikan harga barang dan kemunduran dari segi teknologi. Kesan ini akan berlaku kerana tiada sumbangan modal dari pelabur yang datang dari luar ataupun dalam negara. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa kesan daripada ketidakharmonian kaum ini akan menjejaskan ekonomi. Dari segi pelabur daripada luar atau dalam negara akan berasa tidak yakin untuk melabur disebabkan mereka risau berlakunya kerugian. Dan hasil daripada itu akan berlakunya pengurangan dalam pekerjaan. Jadi akan meningkatnya kadar pengangguran dalam negara. Dan disebabkan daripada perkara itu, rakyat akan tertindas akibat daripada kurangnya pekerjaan. Assalamualaikum, nama saya Hanis Syuhada dan saya akan meneruskan pembentangan titik perpaduan beracukan ekonomi. Saya akan menceritakan mengapa perpaduan itu penting dari segi ekonomi. Perpaduan antara kaum merupakan asas kejayaan, keamanan dan kestabilan negara. Keadaan ekonomi yang stabil dapat diperolehi dengan adanya perpaduan antara kaum kerana tiada sebarang pergaduhan dan perpecahan kaum berlaku yang boleh mengugat ekonomi. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, kita haruslah mengelakkan suham kaum daripada berlaku lagi seperti peristiwa hitam iaitu peristiwa 13 Mei 1969 di mana perusuhan kaum berlaku di antara kaum Cina dan kaum Melayu. Selain itu, perpaduan kaum itu penting dalam membangunkan ekonomi negara kerana perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama tapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan pelancong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara, justru menarik minat pelabur dari luar negara untuk melabur di Malaysia. Dengan itu, perpaduan kaum dapat meningkatkan taraf ekonomi negara. Akhir sekali, perpaduan dan integrasi antara kaum penting dalam memberi peluang kepada semua golongan etnik di Malaysia untuk mencuburi bidang ekonomi tanpa sebarang halangan. Hal ini kerana setiap golongan etnik di Malaysia layak untuk menjalankan sebarang aktiviti yang berteraskan ekonomi kerana mereka merupakan rakyat negara ini juga. Seperti pada zaman sebelum kemerdekaan di mana kaum Cina boleh melakukan perniagaan dan pelombongan. Kaum Melayu pula menjalankan pertanian dan
menjadi nelayan kecil, manakala kaum India menjadi buruh kasar kerajaan. Dengan menghapuskan penguasaan satu ekonomi untuk satu kaum sahaja, semua kaum layak untuk menguasai ekonomi dengan usaha masing-masing dan berjaya dengan kerjayanya yang mereka cuburi. Assalamualaikum. Saya Balkis Laksana binti Azlan Laksana. Saya akan menerangkan perihal langkah-langkah bagi mengatasi ketidakharmonian antara kaum. Sepanjang sejarah selepas kemerdekaan, isu bagi mewujudkan hubungan harmoni antara kaum telah menjadi isu yang tiada titik noktah. Kerajaan telah mewujudkan pelbagai dasar ke arah pembentukan integrasi nasional. Antara dasar-dasar dan pelan tindakan khas kerajaan ialah dasar ekonomi baru, dasar wawasan negara dan juga konsep satu Malaysia. Dasar ekonomi baru diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak semasa berlakunya rusuhan kaum 13 Mei 1969. Penggubalan dasar ini bertujuan untuk mencapai perpaduan negara dengan memperbetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum dan wilayah. Ia juga untuk mempertingkatkan penglibatan kaum Bumiputera dalam bidang perniagaan dan perusahaan sebagai usaha untuk membasmi perasaan tidak puas hati dalam masyarakat. Dasar ekonomi baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata, iaitu dengan mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, dan juga penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Seterusnya kita beralih kepada dasar wawasan negara atau lebih dikenali sebagai Wawasan 2020. Wawasan 2020 merupakan usaha kerajaan untuk mengembangkan ekonomi, sosial dan politik pada peringkat nasional dan antarabangsa, serta menitik beratkan pembangunan menyeluruh dan meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. Menjelang tahun 2020, Malaysia diharapkan mampu menjadi sebuah negara yang bersatu padu di mana masyarakat Malaysia mempunyai nilai moral dan etika yang utuh, penyayang, adil dan saksama, berkeyakinan serta mampu bersaing. Konsep Satu Malaysia pula diperkenalkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib pada 3 April 2009. Konsep ini memberikan aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat. Konsep Satu Malaysia akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagaimana slogan Perdana Menteri, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Usaha ini memerlukan bukan sahaja usaha yang gigih dari kerajaan dan kaki tangan, malah ianya memerlukan perubahan sikap, tenaga dan pemikiran rakyat dari sektor swasta juga. Dan kesimpulannya, sebagai umat Islam, marilah kita mensyukuri kemakmuran dan kekayaan yang dikurniakan oleh Subhanahu Wa Taala. Limpahan rezeki ini wajar dikongsi bersama-sama agar tak ada pihak yang terpinggir. Selain itu, perpaduan yang terjalin perlulah dikekalkan kerana Islam menitik beratkan hubungan antara manusia. Oleh itu, kita harus sedar akan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan warna kulit, budaya dan bahasa yang berbeza-beza. Yang poin saya ketiga, agenda perpaduan haruslah dititik beratkan melalui penerapan nilai murni dan juga hukum negara. Kita wajar meneladani kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam menggubal piagam Madinah yang adil lagi menjaga hubungan antara golongan Muhajirin, Ansar dan juga kaum Yahudi. Tidak dapat dinafikan bahawa keharmonian kaum juga mempengaruhi kestabilan ekonomi. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk mengekalkan perpaduan kaum yang sejalin bagi memastikan impak positif ekonomi ini dapat terus dinikmati oleh semua. Dan yang terakhir, konflik perpaduan ini wajarlah kita ambil sebagai iktibar, terutamanya bagi golongan generasi muda, bagi memastikan insiden ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih.